Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa ba'd. Pagi ni kita bercakap pasal albir. Albir ni maksudnya buat baik, ya. Itu firman Allah Ta'ala, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Jadi perkataan kebaikan itu merujuk kepada kita tolong manusia, manakala takwa pula merujuk kepada kita tolong Allah. Maksud kita tolong Allah itu kita buat apa yang dia suruh. Jadi saya tidak mahu bercakap pasal takwa pagi ini, mahu bercakap pasal albir, buat baik, ya. Bila sebut perkataan buat baik ni, terkadang ada orang dia faham buat baik itu maksudnya kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran. Maka orang yang macam tu biasanya disebut orang baik sebab dia banyak sembahyang, banyak baca Quran. Jadi kalau kita memahami orang banyak sembahyang, banyak baca Quran itu dia baik, maka Al-Quran menegur sikap itu. Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Maksudnya ayat itu mengatakan bahawa perkataan albir itu tidak seharusnya dibataskan kepada sembahyang, puasa, zakat. Sebaliknya perkataan albir itu merujuk kepada kita beriman dengan Allah dan kita buat baik dengan manusia. Jadi apabila sebut buat baik dengan manusia ini, tuan-tuan dan puan, kita di sana perlu ada ukuran ataupun indikator. Sebab buat baik ni kalau terlebih sangat dia panggil tolong. Kalau tak buat pula dia panggil kedekut. Jadi kena ada ukuran. Di manakah baik yang kita buat dengan manusia tu kena dengan Islam tunuk. Misalnya tuan-tuan selalu guna perkataan membazir, betul kan? Kita kata, oh benda ni bazir, benda ni bazir. Saya nak tanya sahabat-sahabat, sahabat-sahabat pakai ukuran apa sahabat kata benda tu bazir? Tak perlu. Tak perlu. Bagaimana ukur perlu tu? Kelebihan. Adakah semua yang lebih itu membazir? Ya. Tak semesti. Sebab saya ada lebih lemuk membazir. Tengok kategori. Tak, maksudnya lebih itu. Maksudnya. Dia sudah aku makan. Dan sekarang ni bila kita duduk kat universiti ni kan, kita buat indikator. Indikator kita mesti accurate. Boleh dipakai pada semua benda. Misalnya kita tak boleh nak kata kalau kenduri kahwin siapa guna lebih 30,000 membazir. Membazir bagi sokongan 21 ke bawah. Kalau dua-dua profesor, suami profesor, isteri profesor, itu kacang. Gaji dia pun lebih pada itu sebulan. Jadi membazir itu nak pakai dengan lebih tu masalah. Perkataan lebih tu dia nak ukur dengan apa. Saya tak kata lebih tu salah. Dia terpaksa sehingga Bukan tak liu. Pula tadi kata terpaksa bukan. bukan tak mampu bayar. Berlebihan dalam benda yang tak perlu. Berlebihan dalam benda yang tak perlu. Saya rasa itu sesuatu yang boleh dipakai. Cuma masalahnya berlebihan itu satu kataan yang abstrak. Perlu juga ialah
abstrak. Jadi abstrak bertengik pada abstrak, jadi abstrak. Jadi dia mesti abstrak itu bertengik pada konkret kan? Konkret itu maksudnya sebab kita duduk universiti ni kita mengaji biar faham. Betul kan? Okeylah, nanti saya sebutlah. Nanti masa tak cukup. Okey, kita sebut, kita kata kita nak buat baik ya. Iaitu kita sebut buat baik. Dan baik yang kita nak masukkan sini, buat baik kepada manusia. Betul kan? Okey, buat baik kepada manusia ini, tuan-tuan, kita terbagi pada dua dalam pandangan Islam. Pertama, kita panggil dia silah, iaitu hubungan. Yang kedua dia panggil makruf, kebaikan. Dia ada silah, iaitu hubung. Yang satu lagi dia panggil kebaikan. Kita bincang satu persatu lah ya? Dan kita semua tahu ya bahawa Nabi sebut kama tadinu tudai. Bagaimana kamu mempergauli orang, maka begitulah orang akan mempergauli kamu. Kalau kita salah dengan orang pun ujung-ujung jari je, jangan harap orang akan genggam tangan kita bila salah. Kan kalau kita nak belanja orang tu tarik beg lekat, tak keluar-keluar je, jangan harap orang akan belanja kita. Itu prinsip asas ya. Bagaimana kamu bergaul dengan orang, maka begitulah orang akan balas. Jadi sekarang kita nak jadi orang baik kan? Jadi orang baik itu maksudnya kita buat baik dengan manusia. Okey. Bila kita dah faham begitu, maka kita supaya mudah kita nak praktis, kita cerakin kan? Jangan kita abstrak begitu. Kita nanti abstrak begitu, kita pun bengong, orang tanya berapa tahun duduk mesti Melaya? 30 tahun. Tak jumpa kau orang cerdik sana. Macam mana dulu dah pencing mesti Melaya. Betul kan? Jadi kita panggil hubungan. Hubungan ni kita dapat bincang dia dalam beberapa perkara. Dan kita semua tahu untuk mengukur baik itu, kita ada satu dia panggil, kita buat garis macam tu ya. Di sini kita panggil terlampau lebih. Sini terlampau kurang. Dua ni tak baik. Yang baiknya sederhana ini bukan maintain duduk di tengah. Ingat ya? Dia punya skala tu tak mesti duduk situ. Yang penting jangan sampai border sana dan jangan sampai border bawah. Itu dia bergerak lah. Jangan semuanya nak diukur tengah. Betul kan? Dia tu mesti kena duduk kat tengah tu. Yang penting jangan cross border. Jangan cross border. Jadi bila kita tahu apa border atas tu yang kita tak boleh cross, apa border bawah yang kita tak boleh cross, maka kita akan dipanggil baik apabila kita duduk di antara. Wasatiyah tu bukan masuk tengah bukan masuk tengah. Sederhana tu bukan masuk tengah. Jangan faham sederhana tu kena tengah. Payah nak jalan. Yang pentingnya jangan langgar. Jangan langgar. Sebab ada kala kita ke tepi. Itu ada kala kita terpaksa semacam lebih-lebih. Tapi lebih-lebih itu tidak lagi langgar border yang bazir. Kadang-kadang kita nampak macam kedekut, tapi kedekut itu tidak sampai kepada detensi. Dia tak boleh duduk tengah semua. Orang kedekut tak bagi langsung, orang bazir di 3 jam. Kita boleh sias tengok. Bukan berhenti gitu dia. Kan faham dia punya graf tu dia bukan statik. Graf tu dia naik turun. Kenapa graf tu naik turun? Sebabnya orang yang kita nak bergaul tu tak sama. Tak sama.
Misalnya saya anak murid Datuk Mahmud Zudi. Maka saya nak belanja dia teko. Betul kan? Saya bisa belanja dia cappuccino. Dia kan Profesor Emeritus. Betul tak? Kenapa pula Ustaz? Sedangkan dia sama juga manusia. Memang dia manusia tapi dia tumbuh lagi, Profesor Emeritus lagi, banyak ilmu saja belajar dengan dia. Lepas tu dia pula tak minum di kantin, dia minum di restoran. Tapi saya tidak membazir sebab sesuai dengan dia. Tapi bila saya bawa student saya yang tahun 1 bawa cappuccino belakang, habis gaji aku. Jadi dihunggorkan kantin dengan teh. Oh kok okey dah, sebab lama. Sekali masuk 25 orang semua cappuccino, mereka buat 140. Betul kan? Kata Mahmud saudara. Jadi berarti dia tak boleh nak pakai mesti. Bukan. Dia ukuran tu dia tidak statik. Yang jadi masalah sekarang, kita tersilap faham, kita kata ukuran tu. Kalau tuan-tuan kata kena statik serupa dengan semua orang, saya nak tanya. Osman tu dia nikah berapa orang dengan anak? Osman mana pula? Osman pula Afan. Oh. Bukan Osman Grebar tu. Dia nak Osman kapu dia. Osman. Jadi nak Osman. Dia nikah berapa orang dengan anak? 2 orang kan? Teruknya orang mak dia 2. Nah, bagilah seorang. Orang lain pun nak jadi nanti Nabi juga. Malah Nabi kata, kalaulah anak aku yang kedua mati dan aku ada 1000 lagi anak perempuan, aku akan kahwinkan juga pada Uthman setiap kali mati. Apa dia bagi kat Uthman seorang? Orang lain pun baik juga. Tidak Nabi suruh kita buat baik dengan semua orang. Apa tak bagi kau gila seorang, kau bibir tebal tu. Dia bagi kau Uthman je. Kan? Bila bibir tebal, kapak bibir tebal hitam pada aku lagi. Bapak tak beri anak dia. Dia nak beri kau Uthman, kau kaya, handsome tu. Cukup dia. Sebab itu saya kata ukuran tu tak boleh statik. Dia tak boleh rigid gitu. Tapi dalam tak boleh rigid, kita kena ada border. Jangan langgar. Jangan langgar gitu. Macam kita duduk kat ijazah tinggi lah. Kan ada student yang mari hormat kita. Assalamualaikum Madam Azia. Can I ask you something? Kita pun mesti berasa budaknya aku nak tolong. Ada mari dia kata, well, Mr. Azia, apa masalah? Kita kata budak nak lapar lo. Jadi adil pada budak tu tak sama dengan yang mari, lepas tu mari serebek, orang minta sedekah, kita pun tak percaya ni jual ubat ke student. Tapi ada yang mari pakai ikut pada apa kan, berebut. Dia tak tinggi nak pergi layan, betul kan? Maksudnya semua benda tu, itu yang menunjukkan ukuran tu dia tak boleh statik, dia bergerak begitu. Tapi kalau bergerak tak ada border, masalah juga, dia melencong. Ya kan? Jadi kita kena bina border. Jadi border kat atas ni terlampau lebih, kita panggil dia membazir. Betul kan? Terlampau bawah ni kita panggil dia kedekut. Jimat tu. Boleh? Jadi kita sebagai seorang Muslim yang nak buat baik ni, bazir tak boleh, kedekut pun tak boleh. Kita kena panggil sakhi. Dia panggil sakhi ni suka memberi. Suka memberi. Tapi suka memberi, kalau tak ada bodoh, dia akan jadi bazir. Dia akan jadi bazir. Dia mesti ada bodoh dia. Misalnya kita tahu dekat pejabat kita ada 4 orang. 4 orang tu pula jenis poso lagi senang dengan kami. Kita nak beli goreng pisang ni kami. Jangan beli untuk 10 orang. Memang awak baik, tapi awak beli 21 je, berapa je naik baru gaji nak beli pisang untuk 10 orang berapa? Beli 3 orang tu. Dia ada border dia tu kan.
Tapi ada yang seorang lagi sejak kerja 14 tahun tak pernah beli tahu makan orang. Itu memang masalah juga kan. Jadi dia bazir pun tak mahu. Kedeku tak mahu. Jimat Ustaz. Tapi dia tak nak juga duduk tengok. Ada 3 orang beli 3 keping. Bagi yang beli seorang pun budak tadika. Tak boleh juga. Kita tahu orang Melaka tu mungkin makan 4 keping beli pak. Misalnya lah begitu. Jadi nak sebutnya ialah yang kita nak cari ialah nilai tengah. Jadi oleh kerana nilai tengah sifatnya apungan. Apungan. Itu dia naik turun. Maka kita tak perlu bincang pasal apungan tu. Kita perlu bincang apa ukuran membazir, apa ukuran kedekut. Dan apa ukuran kedekut. Imam Al-Mawardi rahimahullah mengatakan, kata dia membazir ialah tidak memberi. Nanti dulu ayat ingat sebab ni payah nak hafal sikit-sikit. Pakai teori Muhdar, masuk separuh-separuh. Tidak memberi, itu kedekut. Tidak memberi apa yang diperlukan. Tidak memberi apa yang diperlukan pada kadar yang diperlukan ketika diperlukan sedangkan kita mampu. Maka itu dia panggil kedekut. Tidak memberi apa yang diperlukan pada kadar yang diperlukan sedangkan kita mampu. Kedekut lah tu. Boleh tak? Maksudnya kita mampu beri tapi anak kita minta duit, dia nak bayar yuran tuition. Kita ada duit, dia nak bayar tuition, sebab tu dia perlu bayar tuition, tapi kita tak beri. Maka kita dipanggil kedekut. Tapi kalau kita tak beri sebab tak ada pitih, dilihat tak beri juga. Tapi kita tidak. Kalau kita tak beri. Ataupun kita tak beri sedangkan kita mampu tapi benda itu tidak beri. Maka itu tidak kedekut. Betul tidak? Kau yang panggil konkret. Betul kan? Baru lagi dah mesti layak. Jangan kedekut tu. Kedekut lah. Apa? Asyik nak ukur kedekut tu kedekut. Kau tahu kedekut. Kadang-kadang orang melihat kedekut tu tak beri. Bukan, tak beri itu ialah satu bentuk daripada bentuk-bentuk kedekut. Tapi tidak semua tak beri itu kedekut. Kalau tuan-tuan kata tak beri itu kedekut, Allah tu kedekut. Berapa banyak dah tuan-tuan minta doa dengan dia tak bagi? Tidak. Ambo minta lama jadi profesor tak dapat-dapat. Allah kedekut lah. Mungkin tak lagi lah. Kita beri. Kita tak beri. Ambo minta dulu nak nikah dengan apa panggil Raja Emma, tak dapat-dapat. Boleh tak rumah tu je. Takkan Allah kedekut. Jadi nak sebutnya bukan bermaksud tak beri itu kedekut. Tak beri pada masa orang tu perlu. Pada masa orang tu perlu. Misalnya orang tu sakit, staf tu sakit, mari bawa wheelchair naik, minta cuti, buat kata tak boleh. Kedekut lah. Kalau tu sakit dah gitu. Lepas tu dia ambil cuti lagi 20 hari tak habis lagi. Kita pun boleh beri sebab akhir tahun kita pun nak cuti juga. Bagi je lah. Baru dia kedekut. Jadi dia berkait dengan tak beri. Satu, pada perkara yang perlu. Kan? Pada kadar yang perlu sedangkan kita mampu. Maka tu kedekut lah. Membazir lawan itulah. Memberi pada kadar yang tak perlu, lebih daripada apa yang dia perlu. Betul kan? Sedangkan dia tak mampu. Anda tu yang mesti melayar staf dia hebat-hebat tu. Dia terbalik je lah. Jadi bila sebut baik, baik tu hak duduk
Tengok tu lah. Baik tu duduk tengok. Kita mampu belanja kawan dengan nasi tengah hari RM5. Betul-betul kawan kita tu sedih. Sebab anak dia kena buli agaknya kot tak turun makan. Maka bila naik pejabat, belilah nasi harga RM5. Kan sebab kita hanya mampu RM5, jangan pergi beli sahuri yang RM6. Sebab kita beri kat dia apa yang dia perlu, dia luar dari mampu. Maka itu sudah dipanggil membazir. Kita beri apa yang kita mampu. Kita makan nasi pun menu satu Malaysia, maka belanja orang pun menu satu Malaysia. Satu Malaysia tu okey kan? Sebab Malaysia tu cerita lain pula. Jadi maksudnya bila tuan-tuan dan puan-puan faham itu, maka mudah kita nak ukur mana level membazir, mana level kedekut. Jadi kita pun duduk antara tu lah. Kita duduk antara tu. Jadi bila kita duduk antara tu, kita akan dapat sabda Rasulullah SAW. Kata Nabi, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah. Nabi kata sakhi itu orang yang suka memberi tadi, dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia. Wal bakhilu ba'idun anillah wa ba'idun anin nas wa qaribun ilan nar. Orang kedekut itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Jadi berarti Bapak, bila kita ada ukuran macam tu, maka kita tidak akan mengatakan tidak beri itu kedekut. Sebab ada orang dia tak beri kerana benda tu tak perlu. Saya tak bagi telefon dekat anak lelaki saya. Tak rasa saya kedekut lah. Saya tak kedekut. Tapi saya tak beri. Sebab dia ada jalimu. Boleh bawa. Dan dia turun kelas setiap kelas dia naik. Setiap tahun dia naik, kelas makin turun. Darjah 1 kelas A, darjah 2 kelas B, darjah 3 kelas C, darjah 4 kelas D, darjah 5 kelas E. Dia ada soalan kelas F, mampu kot. Dia nak apa kakak-kakak potong semua. Jadi kalau bagi telefon bukan kelas F, dia ada kelas lagi ekstra. Kalau nak tendang keluar. Dia memang selalu tengok dompet duit saya, dia kata banyak duit mama, tak boleh beli kata telefon. Abang beli. Dia kan dia nak kata kedekut pun. Bukan sebab saya kedekut. Tapi kalau dia darjah 1 kelas A, darjah 2 kelas A, darjah 3 kelas A, bapak telefon gitu. Itu kan kedekut. Tak perlu. Dia kata, saya kata tindak lagi, saya kata kau nak telefon siapa? Dia kata nak telefon Aiman, kita telefon baba. Dia telefon lah. Oh tak nak baba ada, takut baba tahu. Dia ambil kita telefon dari jambi. Takut. Dia nak telefon masa mana? Dia nak telefon malam. Dia siang jumpa dah. Siang dia duduk main, duduk sekolah, nak telefon abang. Malam nak telefon ambil. Jadi berarti, kalau kita kata kedekut itu tidak beri, maka semua orang tak beri kedekut lah. Tak. Tapi kalau kita tak beri apa yang dia perlu. Dia perlu diorang bas, dia perlu diorang sekolah, dia perlu beli buku latihan. Kita tak beri. Dan kita tak beri itu sedangkan kita mampu beri. Maka kita kedekut lah. Begitu juga kita beri lebih daripada apa yang dia perlu, sedangkan kita tak mampu, maka tu bazir. Tapi kalau kita mampu, kita tak bazir. Tak bazir. Misalnya orang tu gaji jusa E, kan 20,000 sebulan. Bini dia jusa E juga 40,000. Kalau account tax apa semua adalah nak panggil 17,000 sebulan. Tiba-tiba kenduri anak makan rasa. Buat kena Islam.
Boleh makan lakso Penang. Kalau lakso Kelantan banyak lagi ikan kena bubur. Lakso Penang, air pun curah, super perut pakai satu tangan good morning. Boleh kita kata. Pada saya itu kedekut lah. Tapi kalau dia habis sebuah kereta private 75,000 keduri kahwin, itu tidak membazir, dia ada duit. Yang kita grade 21 nak pergi berhabis mahal 7 kereta free itu siapa suruh? Itu tolong. Itu tolong. Dia pula profesor dua-dua, anak ada seorang tu je. Itulah kali pertama kahwin dan terakhir. Betul kan? Berhabis setengah juta pun. Duit dia banyak lagi. Kita pula grade 11, anak ada 9. Nak berhabis sebuah profesor. Itu tolong. Itu tolong. Jadi sebab itu pada saya tak setuju kita sebut kedekut, membazir, makan nombor. Sebab nombor tu dia subjektif. Orang ni lain, orang ni lain. Jadi kita pakai ukuran yang accurate. Bila kamu memberi, berbelanja lebih daripada perlu, sedangkan kamu tidak mampu, kompensasikan. Tapi kalau kita belajar lebih daripada orang lain, sedangkan kita mampu, itu tidak membazir. Membazir apa? Kita tengok profesor kita akhir-akhir tahun pergi cuti London, Paris. Kita fikir kat dia tengok. Kita dah. Jangan bercita-cita kita pergi Uluyan. Betul kan? Wetland. Okey dah tu. Sebab tu dia panggil. Lepas tu lepas ambil gambar tu, cari background Paris, bubur modify sikit untuk upload dekat Facebook. Mereka kata pergi Paris juga, betul kan? Yang penting gambar je tu, tak pandang lah, jangan share. Jadi bila kita tahu ukuran tu, maka mudah kita kata dia membazir atau dia kedekut. Boleh kan? Alhamdulillah tu seronok mengajar si Melayu, mudah faham. Kan? Tapi masalahnya mudah faham tapi cepat hukum. Itu boleh ada batang, kita tak ingat apa. Tapi okey lah tu ya. Maksudnya kedekut itu dia ada atas, ada bawah. Duduk tengah-tengah tu okey. Ni dia duduk tengah-tengah tu okey. Okey, apabila kita faham begitu, maka kita tadi bila nak buat baik tadi, di sana membazir ni dia ada dua bentuk membazir dalam bahasa Arab. Satu dia panggil at-tabzir. Yang kedua as-sarf. Apa nak terjemah Quran tak tahu dalam bahasa Melayu. Allah Taala sebut dalam Quran wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Saraf ni maksudnya lebih-lebih. Membazir ni buat benda berlebih dalam tidak kena dia panggil. Jadi kalau kita pakai indikator tadi, kan? Indikator yang saya sebut tu, maka kita akan dapati hubungan kita dengan manusia baik tapi tidak ceria. Baik tapi tidak ceria. Maka kita digalakkan sesekali berlebih. Berlebih saraf tu. Berlebih Okey, apa beza berlebih dengan membazir? Allah Ta'ala sebut innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebih. Tapi bila sebut membazir, dia kata innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Berarti membazir dengan berlebih itu, membazir lebih teruk dari berlebih. Okey, bagaimana nak beza antara membazir dengan berlebih? Imam Al-Mawardi kata bezanya mudah je. Iaitu berlebih, kita memberi sesuatu lebih dari keperluan, tetapi pada masa-masa tertentu. Manakala membazir, kita beri lebih dari keperluan pada keadaan yang tidak kena. Pada keadaan yang tidak kena. Maksudnya, membazir ni contoh mudah beginilah. Kita tahu orang sudah makan. Kita tahu orang dah makan belakang kenyang. Tiba-tiba kita pun pergi beli makanan lagi. Jadi makanan yang dibeli itu
dia bagi lebih dan orang pun tak happy. Sebab orang dah kenyang. Orang dah kenyang, kita bagi lagi, maka itu membazir dan Tuhan tak suka. Tapi kalau berlebih, misalnya kita naik pangkat jadi Profesor Madia. Misalkan pensyarah kanan naik Profesor Madia. Sepatut makannya menu satu Malaysia, tapi kita rebuskan 3 ekor kambing. Itu berlebih lah kan? Tapi lebih tu orang suka. Maka sesekali bagus. Jangan tiap-tiap kali. Sesekali. Boleh belanja kawan, naik pangkat belanja kawan. Boleh anugerah 300 buat jamuan sekitar. Misalnya lah, tapi 300 tu kecil sangat, mungkin tak payah lah. Nak bayar topak pun tak habis lagi, betul kan? Ataupun tudung yang beli bayar kali pun tak habis, biarlah. Bagi pensyarah yang naik pangkat tu daripada kanan pergi Profesor Madia, mana tu 1,200 naik, 1,600. Jadi berhabis je lah. Apa panggil gaji sebulan untuk membuatkan kambing 2 ekor. Jadi itu dipanggil sorof. Sorof tu maksudnya lebih. Tapi lebih itu dia menyebabkan orang suka. Kalau bagus lah. Misalnya kita bagi duit dekat anak kita, ikut konsep tidak membazir dan tidak kedekut, dia perlu RM4, kita pun bagi RM4. Betul kan? Sepanjang tahun bagi RM4. Dia memang dia tak lapar, tapi dia lalu tengok aiskrim mahal. Jadi sesekali dah kerajaan bagi bonus, bagilah. Bagi RM10. Banyak ni. Ambil je lah. Buat apa? Happy hari ni. Bapa happy. Barulah dia seronok. Betul ayah aku ada. Tidak tak bila nak mampu ayah. Jadi sebab tu dia panggil israf. Jadi israf tu kalau acak kali tak baik juga. Tapi sesekali. Maka sebab itulah bila birthday kita makan besar sikit. Betul kan? Bila kawan apa-apa kan kawan gembira kita belanja birthday kawan, kolek-kolek duit, pergi makan secret recipe. Kalau tiap-tiap hari secret recipe, mati kita, betul kan? Ataupun macam-macam lah. Ataupun mungkin duit tak ada, beli dekat cottage cake, bubur dalam kotak secret recipe, ikutlah. Yang pentingnya sesekali berlebih. Sebab berlebih itu bermaksud, israf tadi bermaksud beri lebih. Tapi lebih itu dengan tujuan kita nak menggembirakan orang. Jadi bermaksud lebih baik sesekali kita langgar yang datang. Sesekali. Tapi bukan dalam bentuk membazir, tetapi dalam bentuk israf, iaitu beri lebih dengan tujuan menggembirakan. Tapi yang kat sini ni kita duk beri sebab definisi kita terlalu ketat, betul kan? Beri apa yang diperlukan pada kadar yang diperlukan pada kemampuan yang kita ada. Pada kemampuan yang kita ada. Macam kerajaan bagi bonus, tu kan bagi lebih. Dia menyebabkan kita seronok. Yang tidak lebih tu gaji, fix. Masuk tiap bulan. Kita dah okey, dah dapat gaji. Tapi bila dia bagi bonus tu, kita rasa kita dihargai. Datuk Pengarah bagi dekat staf-staf sokongan yang baik 300. Apalah sangat 300. Nak beli telefon Samsung pun tak lepas, betul kan? Tapi 300 tu dia panggil lebih yang menjadikan suka. Lepas tu lepas dapat 300 pergi Crystal Crown pula, betul kan? Makan lagi, betul kan? Itu lebih lah tu. Yang biasanya bajet RM5 je makan tengah hari, tak boleh lebih. Tu kat belakang tu duduk jaga RM5, ya, betul kan? Jadi maksudnya yang biasa tu okey lah. Sesekali diberi lebih. Kerana itu adakah dia membazir? Jawab dia ada semacam membazir. Semacam. Tapi membazir itu tidak dikira salah kerana dia menggembirakan. Tapi yang kedekut tu tak payah buat. Tak ada siapa suruh. Tak payah. Sesekali kurangkan. Oh, tak payah. Ya. Saya rasa kalau Yusuf Malaya sesekali kurangkan gaji. Semua dia buat. Kalau kurang tak payah ikut. Yang lebih tu boleh sesekali. Faham kan? Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan ambil subjek degree, saya rasa dapat full net. Sedap agak ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, bila kita faham begitu,
kita pula perlu melihat bahawa di sana ada kawan-kawan kita ni yang kita kata nak buat baik ni. Kawan-kawan kita ni dia banyak jenis kawan. Ada kawan di mana dia tidak senasib seperti kita. Mungkin kita grade 21, dia grade 21 juga. Tapi suami kita tu ada kerja. Suami dia ialah ular sawur duduk rumah tidur. Betul kan? Jadi dari segi ekonominya dia tak sama. Mungkin kita ada sikit lebih comel, suami kita pun handsome, jadi anak pun comel. Yang dia pula tak comel, bini pula macam nyelok jambel supaya saya. Aduh, gitu. Jadi nak sebutnya orang ni dia tak sama. Kan dia tak sama. Itu satu. Dari segi perangai tak sama juga. Ada orang bila dia tengok kita lebih dia suka. Ada orang dia iri hati. Ada orang dia iri hati. Dia ngumpat, dia apa. Jadi tuan-tuan, kita diminta oleh agama kita supaya kita jaga kita punya diri, supaya orang tak ngumpat kita, tak kata. Cuba sahabat-sahabat tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata dia, inna ba'dadh-dhanni ismun. Kata Allah, sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Mungkin kita ada benda yang tapi kita tak berniat pun untuk menunjuk ke anak kita ajarlah cara. Bukan agama kata tak boleh tunjuk langsung, sebab ada ayat Quran suruh tunjuk. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ada ayat yang suruh tunjuk. Tapi bukan kena tunjuk semua tempat, dia ada cara. Macam sebab kalau kita ada benda tak boleh tunjuk, sakit jiwa kat kita pun. Betul kan? Ada gelar baru tapi tak boleh pakai, duduk tanya seluar. Sakit jiwa juga. Aku menimbulkan riak pun juga Ustaz. Riak tu cerita lain, jangan cerita kelam ni ya. Riak tu salah faham, tu cerita kelam ni. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Kata Allah, sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Bermaksud pada sebahagian yang lain ianya tak dosa. Kan? Dia kata sebahagian. Jadi pada sebahagian orang yang ngumpat kat kita tu, kita dosa. Tapi pada sebahagian lain ada juga orang yang ngumpat. Orang tu tak dosa, kita yang dosa. Okey, mungkin orang kata pelik, tak kisah, tak je dengar. Mak bagi dengar hadis. Nabi kata, ittaqu mala minaffalah. Nabi kata, eloklah diri kamu daripada jadi orang kena laknat. Sedangkan agama kita larang, kita laknat orang. Tiba-tiba dalam kes ni, Nabi tak marah orang laknat. Dia marah kepada orang yang kena laknat. Berarti ada perbuatan-perbuatan yang kita buat yang menyebabkan bila orang kutuk kita, bila orang kata kat kita, tidak salah orang yang kata tu. Salah kita yang buat tu. Pertama sekali ialah orang berok tepi jalan. Berok tepi jalan kan kita kata menatang, celaka mana. Jadi bila kita kata tu, kita tak salah. Yang salah berok tu. Betul kan? Maksudnya dia yang buat. Tak boleh lepas dia berok, dia duduk situ kata menatang. Dosa ni kutuk orang. So, yang tukar kutuk tu tak dosa. Yang buat tu dosa. Yang buat tu. Jadi bila sebut berok tepi jalan tu, jangan terjemur berok tepi jalan. Mana ada berok tepi jalan sekarang? Iaitu vandalism. Merosokkan harta orang. Kan sebab tepi jalan tu kan orang ramai lalu. Berok tu ialah buat satu benda yang orang ramai tak suka. Kan ada kan kita pergi tandas Kepala Pahit mesti belayar bubur tu mahal dah rasanya. Sebab kontraktor dia ambil kelas yang dinilai oleh JPPHB. Tapi kita masuk patuh Kepala Pahit. Dia jangan tahu. Dia makan buah gambar ke mana tu tahu lah. Tak tahu buah rambai kan? Buah rambai tu kan bila makan main bola. Oh payah nak keluar. Kalau berok tepi sungai cabut pokok kudu. Betul kan? Jadi itulah yang kita tengok dekat tandas kita. So buah-buahan kita tengok berapa puluh ribu habis bagi tandas. Kita buat kan. Lepas tu tandas tu sambil dia buang air, sambil dia berkarya. Habis dinding tandas dia cantik.
Tuan-tuan dan puan-puan, benda tu agama kita larang, kita kutuk orang. Tapi bila orang tu buat vandalism, orang kutuk dia, agama tak larang orang tu kutuk. Ulama marah dekat yang buat. Jangan kata ada hadis tak? Ada Nabi. Mangkasara sumburan, siapa pecah air. Manalah ada zaman Nabi pada air. Cuma dia sebut siapa berok tepi jalan. Jalan tu kan penggunaan awam. Berok itu buat satu benda yang menyusahkan orang. Jadi vandalism berlaku pada penggunaan awam. Itu kena laknat. Jadi berarti papan hadis itu menunjukkan kepada kita sebagai seorang Muslim yang baik, kita kena jaga diri kita supaya orang tak katakan kita. Orang tak katakan. Bila kita dah jaga, orang kata lagi. Memang dosa tadi. Ya. Betul ya? Maksudnya kita dah jaga, kita dah kawal, lepas tu orang kata lagi. Dosa lah. Misalnya saya tiap-tiap kali tengah hari bawa mahasiswi comel-comel. Keluar. Betul kan? Bukan sekali, berkali-kali. Lepas tu kau comel dia, kau udah tak bawa apa. Maka orang yang pandang jawab ngarang tu. Bolehkah saya kata dosa tu bukan dosa. Dosa apa ustaz buat? Ustaz yang buat. Kalau saya tak buat, tiba-tiba maghrib ada seorang siswi, dia duduk tunggu batok lagi, bak pula pancik jadi PhD. Saya bawa sekali tu sepanjang 19 tahun duduk akademi Islam. Memang dosa. Itu pun duduk belakang, bukan duduk sebelah. Jaga. Rupanya, betul lah tu. Kalau nak kira dosa pun, ni kita tengok tiap-tiap kali siapa dekat apa panggil padang pusat suka tu kona baris supaya mulai betul dia pula. Tu memang gatal. Memang dia buat, pas orang kata kat dia tak boleh nak. Tuhan marah mupak tu. Mupak apa mu buat? Mupak patu selfie pula. Betul kan? Buat Facebook pula. Jadi sebab itu Tuhan sebut inna ba'dadh-dhanni ithmu. Sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Berarti sahabat-sahabat sekalian, peribadi itu perlu dijaga. Kita jaga peribadi kita. Bila kita jaga peribadi kita, kemudian orang umpat lagi, maka orang tu salah lah. Tapi kalau kita tidak jaga peribadi, kita buat rasa. Ada kat sini pensyarah yang vandalism, yang pecah pintu, tak boleh masuk dia mengamuk lebih pada kalau rumah dia mengamuk juga tak apa, rumah dia sayang kau dia kena beli. Jadi bila orang kata kat dia tak boleh marah sebab awak buat. Melainkan orang tuduh kita tak buat dan sebagainya, itu ya. Jadi sebab itu agama ajar Tuhan sebut inna ba'dadh-dhanni ithmu. Sebahagian daripada sangkaan buruk itu adalah dosa. Tapi sebahagian lagi dia tak dosa. Bila sebahagian tak dosa itu kita tak jaga peribadi. Jadi di antara perkara yang menyebabkan orang mengumpat kita ialah kita tidak jaga kita berbelanja. Ya, kita berbelanja. Duit, betul lah duit itu duit kita, gaji kita, tapi kita kena ingat kita hidup dengan orang. Keliling kelalang kita ni kawan, satu universiti, satu apa. Kalau kita terlalu selfish, kita fikir kita je. Betul kan? Betul lah, dia hak kita. Bila kita fikir hak kita je, kita tak fikir hak orang. Maka bila orang ngumpat, kadang-kadang disebabkan kita. Misalnya pensyarah, dia sekali kirim 400, 700, 600. Yang kami buat claim dia tu tengok nombor je. Dah lah dia hantar lewat, tapi minta dengan kami supaya dia nak potong kekahkan 400. Apa salahnya bila dah dapat tu belilah kuih, pizza ke. Barulah, bukan bodek, dia jadi manusia tu terasa bahawa nikmat yang ada tu dikongsi. Nikmat yang ada tu dikongsi. Kalau orang tak tolong, jadi kita boleh lah gitu. Jadi bila kita begitu selfish, nanti bila sampai masa kita minta tolong orang selfish juga, kita pun marah mesti. Lepas tu kata, macam lah
fitnah. Kan Allah Ta'ala sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu itu, anak-anak kamu itu adalah ujian. Jadi fitnah itu bermaksud kalau kita handle dengan baik, dia akan jadi baik. Kalau kita handle tak baik, dia akan jadi tak baik lah. Bukan fitnah itu maksud tak baik. Jangan kau faham fitnah itu tak baik. Misalnya Nabi sebut ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min fitnatil mar'ah. Tidak aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berat pada orang lelaki lebih daripada fitnah perempuan. Bukan bermaksud di situ orang perempuan tak baik. Tapi orang perempuan itu dia adalah ujian. Kalau pandai handle, okey lah. Tak pandai handle, dia jadi masalah. Jadi berarti apa yang saya nak bincang dengan tuan-tuan ialah macam mana nak handle duit. Saya bukan nak ajar bagaimana nak kira duit sebab anda belaka. Kita panggil bagaimana nak handle tadi. Di antara cara nak handle-nya ialah kena tahu mana batas membazir, mana batas kedekut. Jadi hiduplah kita di antara membazir dengan kedekut. Tidak sampai membazir, tidak sampai kedekut. Namun kita tahu sesekali ada baliknya juga kita berlebihan belanja. Sesekali. Bukan tiap-tiap akhir bulan pergi shopping. Sesekali orang Kelantan panggil lepas angin. Lepas angin kan angin tu dia sobak ke diri. Lepas sekali. Lepas sekali. Maksudnya bagi dia. Saya hari satu ni bini minta lepas angin. Dia kata nak pergi shopping unlimited. Okey lah. Tapi saya duduk situ lah sekali. Siapa nak tengok aku sakit. Tapi okey lah kita dia nak unlimited tapi bawa pergi my day. Tak apa lah. Unlimited kat my day tak sama dengan unlimited sobo. Unlimited my day cukup lah. Kan dia nak beli berapa beli tangan. So, lepas tu selipar. Hampir lah paling banyak selipar. Dua kat my day selipar paling mahal 45. Dua baru 90. Sobo baru 1, 200 tengah gila. Unlimited kat my day. Tapi sekali setahun je lah. Dia panggil lepas ni. Kenapa buat begitu? Sebab saya faham begitulah. Ada sesekali berbelanja lah lebih. Kat rumah makan nasi goreng, sekali bawa lah makan chicken chop. Betul kan? Banyak sangat anak ramai jangan makan chicken chop. Kat kedai bawa balik ayah masuk chicken chop. Betul kan? Chicken chop juga, tapi chicken chop beli sendiri. Ayah beli dekat Tesco, tak ada brand. Betul kan? Balik buat. Pelepahan ni begitu. Jadi kita tahu Nabi tu kan dia hidup makan tamar air. Tapi adakah dia hidup begitu sampai mati? Tak. Ada sekali-sekali makan buah kambing. Betul kan? Ada sesekali makan itu. Jadi fahamlah kita bahawa di antara kedekut dengan lebih baik lebih. Sebab lebih itu ada kala mengembirakan seseorang. Lebih-lebih lagi orang yang kita sayang. Orang yang kita suka, maka bagilah lebih. Jangan kedekut. Sebab kedekut itu Allah benci, manusia benci, neraka je yang suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.